Hai, saya Otis. Selamat datang ke YouTube channel saya. Mungkin cara penyampaian saya itu tidak sebagus orang lain dan mungkin cara penyampaian saya tidak akan berjaya menarik minat orang lain untuk membaca buku ini. Buku tersebut adalah tada! Azal, Kekalan Masa Lampau, karya Puan Nur Samilah Samsudin. Cerita ni dia santai sahaja, tidak terlalu berat bagi saya. Dia cerita kehidupan seorang lelaki bernama Kashaf. Dia macam dalam ni cerita apa yang terjadi dalam seharian hidup dia lah. Dalam buku ni antara elemen ataupun topik-topik yang diceritakan di dalam buku ni, yang pertama adalah dah tentu tentang watak Kashaf itu. Macam mana Kashaf itu hidup macam biasa, macam orang normal, pergi kerja, balik kerja, seorang anak, seorang abang. Tapi dalam satu sudut dalam diri dia, hati dia macam ada dia macam masih terperangkap dalam masa lalu. Disebabkan rasa serba salah dia terhadap seseorang. Dan siapa seseorang itu nanti kena baca lah. Dan juga ada sedikit percintaan. Dia macam mana? Macam previous, macam buku sebelum ni, Lastik Kayu, dia macam ada juga sedikit kisah percintaan kan. Tapi bagi saya macam scene tu tiada benda pun, tapi still macam blushing lah, macam tu macam tu. Tapi sebenarnya tiada benda pun. Kalau sudah baca Lastik Kayu faham lah macam dia punya scene percintaan itu tidak melebih-lebih, biasa-biasa je macam tu, tapi masih berbunga-bunga. Kashaf ni bila baca nanti kamu akan kenal dia sebagai seorang bila baca dia punya kisah silam, orang akan gelar dia antara orang-orang yang tidak ada masa depan. Sebab dia ni dulu nakal, degil, bully orang, sepak terajang orang, ponteng sekolah, merokok. Bila kita kenal seseorang ni, dia mesti akan ada bad side dia, ada good side dia juga. Manusia, maksudnya dia tidaklah 100% jahat, 100% jijik, tidak. Tapi bab friendship dia sangat jaga, sebab dia ada satu best friend ni nama dia Mustaqim. So kemana-mana dia pergi zaman sekolah dulu dengan Mustaqim lah. Kashaf ni juga dia walaupun dia degil, nakal di luar, tapi bila dia balik rumah, semua kata-kata mak dia dengar lah. Walaupun dia buat dalam penuh keterpaksaan, tapi dia still patuh. Lepas tu nanti akan ada satu watak bernama Mia. Masa saya mula-mula baca buku ni, saya tidak tahu watak Mia tu macam siapa. Mia ni adalah satu ciptaan ilusi Kashaf ataupun hijab Kashaf memang terbuka. Sampai satu hari tiba-tiba muncul pula satu watak ni bernama Helani. Helani ni adalah seorang watak yang dikatakan dan berasal daripada dunia lain. Macam mana pula si Helani ni boleh masuk dunia Kashaf? Kena baca. Dan lepas tu pula, tiba-tiba Helani ni dia ada bawa satu buku tau. Buku ni tidak tahu siapa penulis dia. Isi kandungan buku tu adalah kisah kehidupan si Kashaf. Maksudnya dia punya history, dia punya sejarah hidup Kashaf daripada zaman dia sekolah sampai dia dewasa. Semua dalam buku tu. Kashaf dengan Helani masing-masing ada mission masing-masing tau dalam cerita ni. Yang si Kashaf ni pula, lepas saya terbaca beberapa bab dalam buku ni, yang sedih lah. Dia cuba untuk ubah plot cerita. Maksudnya bukanlah ubah penulisan buku tu. Dia cuba ubah kehidupan dia. Dia tidak mahu jalan cerita kehidupan dia sama seperti dalam buku tu. Jadi berjaya ataupun tidak Kashaf mengubah cerita kehidupan dia yang di realiti ni, kena baca. Mission si Helani adalah dia mahu kembali ke dunia dia, sebabnya bila dia berada dalam dunia Kashaf ni, mak Kashaf layan Lani sangat bagus tau. Macam belikan baju, macam ajak pergi pasar, masak sama-sama, sembang gitu-gitu gini. Jadi Helani dia jadi rindu pada ibu dia, mak dia di dunia dia lah. Okay dah, cukup sampai situ. Nanti macam lebih-lebih macam terbagi spoiler pula. Ni antara benda-benda yang saya suka dalam buku
Azal ni macam lebih kurang macam kalau kita belajar Komsas dulu kan. Okay, apakah nilai-nilai murni yang terkandung di dalam buku ini? Okay, senaraikan. So ni antara apa benda-benda baik yang saya dapat daripada baca buku ni lah. Ni yang saya dapat. Okay, kalau anda baca buku ni, anda dapat nilai-nilai yang lain, tak apa. Okay, jangan macam aku tak dapat nilai tu pun aku dapat nilai lain. Tak payah gaduh, tak payah. Okay, sebab dulu masa kita belajar Komsas pun, senaraikan 5 nilai murni yang ada dalam buku ni ataupun cerpen ini, puisi ni, kita dapat lain-lain. Tak sama semuanya 36 dalam kelas. Tak semua 36 sama daripada nilai murni. So jangan gaduh-gaduh. Yang pertama adalah macam semua. Apa-apa pun kejadian kita, maksudnya macam rupa fizikal kita. Macam kalau besar ni macam lebih kepada salah sendirilah, tak pernah jaga makan kan. Tapi macam contoh dalam buku ni, si Kashaf ni kaki dia tinggi. Jadi ayat dia macam, aku tersengih sambil menghayun kaki, suara mak tak pernah tak menginggah di telinga aku. Aku lajukan langkah, Allah kurniakan ketinggian dan kaki yang panjang. Mudah bagi aku memendekkan perjalanan. Maksudnya kaki dia yang panjang tu memanglah genetik lah, tapi still Allah yang kurniakan kaki yang panjang itu kepada Kashaf. Yang kedua, ajar kita untuk redha ke atas sesuatu yang jadi, lebih-lebih lagi tentang pemergian orang. Alamak, ni macam saya tak mau baca ayat ni lah, tapi nanti kalau baca ni confirm spoiler. Lepas tu, oh yes, ini adalah satu quote yang saya suka. Dia kata, kalau kau kata buku tak boleh tegur aku, kau silap. Bukulah yang banyak tegur khilaf aku dan buat aku tersentap tanpa aku membenci dan terasa hati dengan tegurannya. Betul ke tidak? Tapi macam saya baca buku Lastik Kayu, ya betul. Beberapa scene yang buat saya tersentap dan nangis juga. Tapi bila tersentap tu taklah sampai baling buku tu, ronyokkan buku tu. Tidaklah, macam ouch, macam tu. Betul lah, kalau kita baca buku, macam ada certain ayat tu kita macam terasa macam, lemak, aku pernah buat benda ni, lemak macam tu. Tak adalah kita baling buku tu macam gitu. Tapi beza dengan orang macam, walaupun kita punya best friend tegur kita sometimes, tak tahu lah, mungkin ni saya sejak yang ada masalah hati kan. Bila best friend tegur tu macam, kau ni tegur suka-suka je tegur aku. Jadi so macam tu. Tapi janganlah guna ayat macam, aku kan memang macam ni. Janganlah kan. Oh, ni antara quote yang saya suka lah. Dia macam mana kita leka dengan dunia kita sendiri sampai kita terabaikan keluarga dan juga kawan-kawan yang rapat yang ambil kisah tentang kita. Tapi kita sibuk dengan dunia sendiri, sibuk dengan sibuk dengan impian masing-masing kan, macam sibuk dengan kerja masing-masing kan, terabailah, macam lupa sebenarnya orang sekeliling yang ada tu. Macam tu lah. Oh, ada satu scene tu yang saya nangis. Macam mana? Scene Kashaf telefon ayah dia. Dan adalah dia punya ayat-ayat description di situ. Dia macam macam tu. Banjir. Okay, lepas tu saya suka quote satu ni. Allah tarik satu perkara, Allah hadirkan satu perkara yang lain. Ni nanti ada berkaitan juga dengan scene dalam buku yang Kashaf baca tu, dengan juga scene reality di dunia Kashaf. Kena baca lah, saya tak mau cerita nanti. Okay, lagi satu quote ni, ada kisah Kashaf dengan cikgu dia. Apa kisahnya tu saya tidak mau cerita lah. Tapi quote yang saya suka ni, mana nak tahu bila kejayaan dan jalan hidup kau yang lancar itu sebenarnya adalah daripada doa seseorang yang doanya telah diangkat Tuhan. Memanglah doa mak bapak kita tu memanglah kira hijab kan terusan. Tapi kita kena ingat, orang luar kadang-kadang kalau kita buat baik, dia akan ada doa juga untuk kita. Okay, 318 ni ada scene yang membuatkan Kashaf dia macam menyesal sebab dia tidak pernah ada keinginan untuk ambil tahu tentang sesuatu perkara itu. Jadi bila sesuatu benda jadi dan menyebabkan sesuatu perkara itu ada masalah, dia tidak boleh buat. Dia tidak boleh
dia tidak boleh baiki benda tu. Dia macam, aku bukan jenis yang tahu banyak tentang ini, tidak pernah hendak ambil tahu jika tiada keperluan mendesak. Bila sudah jadi begini baru rasa menyesal. Biasalah manusia kan. Okey, ayat dia macam ni. Maafkan aku bodoh sebab beri perhatian pada kau yang lebih hebat. Kau tak pernah kalah kalau bergaduh dengan mana-mana budak yang lebih jahat. Dan dalam banyak-banyak gangster, muka kau tenang. Kau juga hebat dalam bersukan. Jaringan gol kau tak pernah tersasar. Aku memang bodoh sebab terlalu sukakan kau dan segalanya tentang diri kau. Sedangkan aku tak pula melihat kepada pencipta yang telah menciptakan kau dan kehebatan kau itu. Akal aku tak panjang. Tindakan aku hanya meninggalkan kesal. Kesal yang berkekalan sehingga menghilangkan kehidupan aku sendiri. Itu nanti kena baca lah sebab apa watak itu berkata sedemikian. Ya, overall buku ni best sebab satu, dia bermain dengan masa, ada dunia lain, dunia khayalan, dunia realiti. Lepas tu jalan cerita dia pun simple. Ayat-ayat yang diguna pun simple. Buku ni dia buat sebenarnya emosi roller coaster juga. Sekejap tiba-tiba macam, so macam, so macam, lepas tu tiba-tiba menangis kan? Lepas tu tiba-tiba ketawa sendiri. Lepas tu blushing sendiri. Macam tu lah. Dia punya emosi tu. Ya, 5 bintang untuk Azal. Expectation jangan tinggi. Kan? Bila dengar orang cakap, 5 bintang mesti best. Tak. Dia macam selera berbeza. Kan? Macam saya pernah cakap sebelum ni. Contoh A dengan B suka makan nasi lemak. Dua-dua suka makan nasi lemak. Tapi si A suka makan nasi lemak sambal sotong. B pula suka makan nasi lemak biasa je, telur mata contoh. Tak sama lah situ. Macam memang suka membaca tapi genre berbeza. Ataupun mungkin memang jenis suka baca genre, contoh genre thriller. Tapi thriller yang macam mana? Pembunuhan bersiri ke? Psychological thriller ke? Macam tu lah. Tapi apa buat, saya tidak menyesal ya baca Azal dan beli Azal. Kasyaf. Kalau Kasyaf, saya harap saya dapat jumpa Kasyaf in live lah. Tapi mana boleh, tu dunia khalayalan. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi tonton daripada awal sampai habis. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.